Assalamualaikum dan hello guys. Harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Saya akan selalu uh, mendoakan kesihatan korang. Okey, tanpa basa-basi lagi, mari kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini, iaitu Sains Tingkatan 5 bab 3, iaitu kelestarian alam sekitar. Untuk topik 3.1 untuk bab 3. Di sini saya nak terangkan sedikit tentang jejak karbon dan tapak tangan karbon. Yang pertama, jejak karbon. Ianya merujuk kepada impak negatif terhadap alam sekitar disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Yang kedua, tapak tangan karbon merujuk kepada impak positif terhadap alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Mari kita masuk langkah-langkah tapak tangan karbon. Yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Maksud dia, bahan binaan yang tidak boleh baharu digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Contoh dia, simen kita gantikan dengan kayu balak. Yang kedua ialah pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Maksud dia kat sini, bateri yang boleh dicas semula dan panel suria merupakan produk dengan kitar hayat dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Contoh dia, panel suria dan bateri yang dapat dicas semula. Jadi benda dua contoh yang dia beri ni membawa impak positif kepada alam sekitar. Yang ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Contoh dia kat sini, stesen jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga yang boleh baharu dan tidak membebaskan gas rumah hijau. Contoh dia, stesen jana kuasa hidroelektrik lah. Dia menggunakan air untuk menjana elektrik. Dia kurang membebaskan gas rumah hijau dan mempunyai kecekapan tenaga yang tinggilah. Yang keempat, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Yang ni berkonsep kepada 5R, iaitu refuse, reduce, recycle, reuse dan road. Ia mengurangkan sisa dengan cara dia ialah tidak menerima produk. Baik. Yang kelima, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Apa tu sinki karbon? Sinki karbon ni adalah tempat semula jadi, iaitu hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Macam mana laut dengan hutan ni berfungsi untuk menyerap karbon dioksida ni? Ia macam contoh di laut, apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan, karbon dioksida akan terkumpul lah, diorang akan tangkap karbon dioksida tu. Dan untuk contoh yang lain, biogeosim juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. 3.2 Kesan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar adalah kemerosotan kualiti alam sekitar yang disebabkan oleh peningkatan bahan-bahan yang mengancam keseimbangan alam dan kesihatan manusia. Antara punca pencemaran ialah penggunaan bahan api fosil yang tidak terkawal, pelupusan bahan buangan seperti produk oleh industri, bahan-bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba daripada kilang-kilang, penggunaan baja kimia dan racun perosak yang tidak terkawal dalam bidang pertanian, pelupusan sampah seperti plastik, sisa makanan, bahan-bahan pepejal dan pelupusan gubahan, bunyi bising, asap dan gas beracun yang dikeluarkan oleh kenderaan dan mesin, penggunaan klorofluorokarbon CFC seperti dalam aerosol, penyaman udara dan peti sejuk. Secara umumnya, pencemaran alam sekitar mempunyai kesan negatif ke atas alam sekitar, mengancam kesihatan manusia, memusnahkan habitat haiwan, menyebabkan
kepupusan spesies, menyebabkan kehilangan sumber ekonomi, merosakkan keindahan alam semula jadi. Sumber pencemaran alam sekitar. Berbagai jenis bahan pencemar yang wujud dalam alam sekitar adalah kesan daripada aktiviti manusia. Punca yang pertama, bahan api fosil dari kenderaan. Contohnya, gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon dan asap. Kesan-kesannya, karbon dioksida menyebabkan pemanasan global dan kesan rumah hijau. Karbon monoksida menghalang pengangkutan oksigen sel darah merah. Sulfur dioksida mengakibatkan sesak nafas. Asap yang banyak boleh menyebabkan jerebu dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia. Punca yang kedua, kilang-kilang di kawasan industri. Contohnya, nitrogen dioksida, sulfur dioksida dan logam berat. Kesan-kesannya, gas nitrogen dioksida dan gas sulfur dioksida akan membentuk hujan asid apabila gas-gas ini larut dalam awan. Hujan asid akan melarut lesapkan mineral dalam tanah. Ini menyebabkan kematian tumbuhan dan kemusnahan habitat tertentu. Punca yang ketiga, reaktor nuklear. Contohnya, sisa radioaktif. Kesannya, menjejaskan sel-sel hidup yang menyebabkan mutasi sel yang boleh menjadi sel kanser. Punca yang keempat, kilang papan dan kilang pemprosesan makanan. Contohnya, sisa pepejal dan habuk gergaji yang mencemari air dan tanah. Kesan-kesannya, sisa pepejal boleh mengakibatkan parit tersumbat, seterusnya banjir semasa hujan. Pembakaran habuk gergaji yang tidak sempurna membebaskan zarah-zarah yang belum dibakar ke atmosfera dan boleh mengganggu sistem pernafasan manusia. Punca yang kelima, sektor pertanian. Contohnya, baja kimia, pestisid dan fungisid. Kesannya, apabila bahan ini bercampur dalam air, bahan ini akan mengubah komposisi air dan menyebabkan kematian flora dan fauna akuatik. Punca yang keenam, kawasan perumahan. Contohnya, sisa pepejal dan kumbahan. Kesannya, pelbagai mikroorganisma yang berbahaya dalam kumbahan boleh mencemarkan air minuman dan air tanah, seterusnya menyebabkan wabak penyakit. Punca yang ketujuh, bahan penyejuk dalam penyaman udara dan peti ais. Contohnya, klorofluorokarbon, CFC. CFC mencemarkan udara dan memusnahkan molekul ozon dalam stratosfera. Ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kesan pencemaran. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global ialah kenaikan suhu di permukaan bumi akibat daripada pertambahan satu atau lebih gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana, oksida nitrogen dan klorofluorokarbon (CFC) yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Lapisan karbon dioksida menghalang haba berdekatan permukaan bumi daripada keluar ke angkasa lepas. Kesan ini dikenali sebagai kesan rumah hijau. Haba yang terperangkap di bumi menyebabkan suhu global meningkat. Fenomena ini dikenali sebagai pemanasan global. Pemanasan global secara tidak langsung akan mengubah iklim dunia dan paras laut meningkat. Kedua, penipisan lapisan ozon. Ozon berkumpul di bahagian atas atmosfera stratosfera kira-kira 25 km hingga 30 km di atas permukaan bumi dan mempunyai ketepatan udara yang rendah. Di stratosfera, ozon sentiasa dihasilkan dan dimusnahkan secara berterusan. Apabila cahaya matahari membedil satu molekul ozon, tenaga sinar ultraviolet daripada cahaya matahari akan diserap oleh molekul ozon. Ini menyebabkan molekul ozon berpecah kepada satu atom oksigen dan satu molekul oksigen. Apabila satu molekul oksigen yang baharu dihasilkan berlanggar dengan satu atom oksigen, ozon baharu dihasilkan semula. Penggunaan CFC di dalam aerosol, penyaman udara dan peti sejuk telah mengakibatkan penipisan lapisan ozon. CFC dipecahkan oleh sinar ultraviolet yang bahaya di stratosfera untuk membentuk atom klorin. Atom-atom klorin yang dihasilkan memusnahkan ozon. CFC yang dilepaskan ke atmosfera mengurai molekul ozon menjadi molekul oksigen. Fenomena ini dipanggil penipisan lapisan ozon. Akibatnya, lubang yang besar terbentuk di langit kerana penipisan lapisan ozon. Lubang di lapisan ozon membolehkan sinar ultraviolet untuk menembusi dan sampai ke bumi. Pendedahan kepada sinaran ultraviolet disebabkan oleh penipisan lapisan ozon membawa kesan buruk kepada semua hidupan di bumi. Tiga, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Teknologi emisi negatif. Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera.
Salah satu cara adalah dengan penggunaan mikroalga. Apa itu mikroalga? Mikroalga ialah membantu mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Mikroalga marine juga sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif kerana mikroalga ini mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Sedikit info yang saya dapat, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar memerlukan usaha global untuk mengurus sumber semula jadi. Oleh sebab itu, sejenis mata wang universal yang dikenali sebagai eco-currency dicadangkan sebagai medium pertukaran dalam urusan jual beli dan menjadi satu daripada usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. 3.4 Tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Indeks pencemaran udara IPU merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara, manakala biochemical oxygen demand BOD pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Eutrofikasi ialah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat, iaitu daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam satu ekosistem akuatik. Pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah satu contoh eutrofikasi. Kesan negatif eutrofikasi termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Biochemical Oxygen Demand BOD ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air dalam sesuatu sampel air? Tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilena biru akan luntur dengan cepatnya. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Aktiviti 3.6 Membuat bola lumpur mikroorganisma efektif untuk merawat air yang tercemar. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1.4 kilo tanah, 700 gram EM bokashi ataupun rice bran, 500 cm larutan EM dan surat khabar. Radas adalah dulang, bekas, penyiram dan besen. Arahan yang kita perlu buat adalah kita kalau boleh buat aktiviti ni secara berkumpulan lah. Sediakan bahan untuk membuat 10 biji bola lumpur yang macam yang saya cakap tadi lah. Bahan-bahan yang diperlukan.
Lepas tu masukkan tanah dan bokashi ke dalam besen dan gaul campuran. Lepas tu tambah larutan ke dalam campuran tadi dan gaul sehingga sebati. Lepas tu bulatkan campuran menjadi bubulan lumpur Lepas tu kita alas dasar dulang dengan surat khabar dan letakkan bubulan lumpur di atasnya. Kemudian simpan bekas yang mengandungi bubulan lumpur di tempat tanpa sinaran matahari ataupun angin kuat untuk menghilangkan bubulan lumpur menjadi kering dengan cepatnya. Bubulan lumpur sedia digunakan apabila permukaan bubulan disaluti oleh fungi putih. Dan yang terakhir, bubulan lumpur dapat digunakan untuk merawat sumber air yang tercemar. Teknologi emisi negatif. Aktiviti 3.7. Penggunaan teknologi emisi negatif untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Jawapan dia adalah untuk mengurangkan perubahan iklim, kita harus segera mengurangi pelepasan secara drastik. Contohnya dengan menolak penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, meningkatkan kecekapan tenaga, menghentikan penebangan hutan dan mengurangi bahan pencemaran yang tinggi seperti hidrofluorokarbon HFC. Namun menurut penemuan iklim terbaru, masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk mencegah perubahan iklim di tingkat yang berbahaya. Untuk menjaga kenaikan suhu global kurang dari 1.5 hingga -2 darjah Celsius. Batas kenaikan suhu paling tinggi untuk mencegah kesan iklim terburuk menurut para ilmuwan mengurangi pelepasan secara tidak cukup. Kita juga harus memindahkan karbon dari atmosfera. Bahkan hampir semua senario iklim menunjukkan bahawa kita harus mengurangi berbilion metrik ton karbon dioksida setiap tahun hingga pertengahan abad akan datang. Di samping mendorong pengurangan emisi. B. Penggunaan teknologi hijau dalam sektor berikut. Pertama, teknologi solar. Tenaga solar adalah tenaga yang bersih yang boleh diperbaharui. Tenaga solar adalah cara terbaik untuk mengurangkan jejak karbon dan ia tidak mendatangkan pencemaran alam sekitar. Bukan tu je, tenaga boleh diperbaharui ini tidak melepaskan sebarang gas rumah hijau. Ia hanya memerlukan sumber air bersih untuk berfungsi. Oleh itu, ia selamat dan mesra alam. Kedua, bangunan hijau. Bangunan yang direka untuk mengurangkan air dan tenaga pengguna dan membuat kesan yang sedikit terhadap alam sekitar yang mungkin membuat kehidupan lebih baik untuk penghuni mereka juga. Nombor 3, emisi sifar karbon. Dengan menggunakan cara kekurangan intensif pelepasan karbon serta pemasangan PV solar di bangunan kerajaan terpilih, penggunaan lampu LED secara meluas, pengaktifan bas elektrik, perluasan laluan berbasikal, penempatan mesin berkomposan dan pengenalan kepada pertanian bandar. Nombor 4 adalah biodiesel. Biodiesel ni menggunakan kelapa sawit sebagai satu campuran di dalam diesel sebanyak 7% metal milimeter dan 93% petrol asli.
Okey, yang kelima, kereta hibrid. Kereta hibrid mempunyai enjin petrol tradisional dan juga mempunyai motor elektrik dan bateri. Dua enjin bekerjasama dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dengan teknologi ini, anda akan dapat mengurangkan penggunaan bahan api lebih daripada separuh. Peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun dikenali sebagai PBB untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Okey, secara ringkasnya saya bagi tahu, PBB ni dia memainkan peranannya secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. PBB ini juga meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global dengan mengambil langkah-langkah seperti yang berikut. Okey, antara langkah-langkah yang dilakukan oleh PBB, yang pertama, mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran, persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Yang kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Yang ketiga, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Klorofluorokarbon ni, kalau kamu nak lebih tahu tentang ni, kamu boleh search kat Google. Nanti kamu semua lebih faham tentang ni. Dan yang keempat, mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisida DDT. Okey, yang seterusnya, ini adalah info tambahan. Antara persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dilanjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia termasuklah, okey, yang pertama, persidangan Rio ataupun nama panjang dia Rio Conference atau juga United Nations Conference on Environment and Development atau singkatan dia UNCED. Ingat, UNCED pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Yang kedua, protokol Kyoto. Kyoto ni kat Jepun, Kyoto, Jepun. Okey, protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Yang terakhir, Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Itulah saja daripada tim kami. Maaf atas segala kekurangan ataupun silap faham. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada kesalahan kami sendiri. Maaf, sebenarnya kami mahu buat video ni lebih lebih terperinci dan lebih detail, tapi masalahnya sebab ada masalah teknikal yang kami tak dapat nak elakkan lah. Maaf atas kekurangan kami. Kami dah cuba yang supaya mampu. Okey, itu sajalah dari tim kami. Ingat Allah, ingat Rasulullah. Hidup barakah, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum.